Allah. Aduh. Ada aduh. Okey, mana yang dah ajar tengok semula nota-nota yang cikgu tulis ni Bab 1 tentang integer. Clear tak gambar? Clear. Okey, clear tentang bab 1 tentang integer. Dengan soalan-soalan yang minggu lepas dah ada dah. Ada lagi tak? Ke dah hilang? Berapa dah? Belum lagi. Tunggu kawan awak yang lain ya. Kenapa tak dapat tagihan ni? Okey, dah pukul 9. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min nazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, semoga kita dipermudahkan segalanya dan semoga anda semua diterangkan hati. Boleh? Okey, jadi cikgu tak perlu tunggu kawan-kawan awak yang lain. Pukul 9 cikgu teruskan sebab kita akan hanya review saja malam ni. Pagi ni. Untuk soalan-soalan yang telah kita buat sebelum ni. Jadi untuk bab 1, cikgu terangkan semula. Okey, integer. Integer. Nombor positif dan negatif adalah integer. Sifar juga dikenali sebagai integer. Perpuluhan dan pecahan bukan integer. Semakin jauh dari sifar, nombor positif akan menjadi semakin besar. Okey. Nombor negatif semakin jauh daripada sifar, dia akan jadi semakin kecil. Cikgu, suara cikgu tak dengar. Suara cikgu tak dengar ke? Bentar ya. Dengar tapi slow.
Dengar tapi slow. Okey, feedback semula. Suara cikgu dengar tak? Clear ke tidak? Hello. Dengar. Okey, suara cikgu kuat atau tak kuat? Kuat. Okey, kuat tak semula-semula? Okey, clear tak? Kuat tak suara cikgu? Kuat. Kuat Yang ada yang cakap tak kuat tu? Semula tengok. Tak. Ada yang tak kuat Amirul tak kuat Amirul? Tak. Suara cikgu tak kuat? Allah sangat. Akbar. Apa pula masalah pagi ni? Dah habiskan dah. Kuat. Dah habis kuat cikgu. Dah habis kuat dah? Jelas sangat. Jelas sangat. Kenapa tiba-tiba gelap je gambar ni? Gambar macam mana? Gelap. Gelap cikgu. Apa pula ada masalah? Ya Allah. Sebentar. Cuba tengok. Sebentar ya. Cikgu cuba betulkan. Okey, clear tak clear? Clear. Okey. Gambar clear, suara clear ke tak? Semua Okey, clear. Okey, alhamdulillah semua clear. Okey, jadi ingat balik Cikgu review semula untuk bab 1. Okey, iaitu integer. Cikgu dah pergi pada semakin jauh daripada sifar, nombor positif itu akan jadi semakin besar. Okey, untuk nombor negatif pula, semakin jauh daripada sifar, dia akan jadi semakin kecil. Okey, operasi asas. Ingat, pertambahan dan juga penolakan. Okey. Kalau dua tanda yang sama berjumpa, positif dengan positif berjumpa, negatif dengan negatif berjumpa. Okey. Pakai. Tak dengar juga ke? Dengar. Dengar. Semua bunyi macam bunyi baru bangun tidur je ni. Okey, operasi asas, penambahan penolakan, ingat balik. Okey, dua tanda sama berjumpa, positif dengan positif berjumpa, negatif dengan negatif berjumpa, kita akan dapat tanda positif. Okey, sekiranya dua tanda yang berlainan berjumpa, sama ada positif jumpa negatif dahulu ataupun negatif jumpa positif dahulu, kita akan dapat tanda negatif. Boleh? Okey, untuk penerapan dan juga pembahagian, sama juga. Dua tanda yang sama berjumpa, positif darab positif akan dapat positif. Negatif darab negatif akan dapat positif. Dua tanda yang berlainan berjumpa, positif darab negatif akan dapat negatif. Negatif darab positif akan dapat negatif. Sama juga seperti operasi tambah dan tolak. Cuma untuk operasi tambah dengan tolak ini, simbol dia kita jumpa sebelah-sebelah. Okey, sebelah-sebelah. Bila sebelah-sebelah, baru kita akan guna prinsip yang ini, hukum yang ini. Kalau darab pula, dia berjumpa sebelum operasi darab dan tambah. Okey, operasi darab dan juga operasi bahagi. Sama juga, dua simbol yang sama berjumpa akan dapat positif. Dua simbol yang berlainan berjumpa akan dapat tanda negatif. Boleh tak ni? Boleh. Okey, untuk operasi gabung pula. Okey, untuk operasi gabung. Untuk operasi gabung, sekiranya ada soalan yang melibatkan operasi gabung, jadi ingat, kita selesaikan operasi yang dalam kurungan dahulu. Sekiranya dalam kurungan tersebut ada operasi. Kalau dalam kurungan tu tak ada operasi, kita pergi yang kedua. Sama ada operasi darab atau operasi bahagi. Yang mana kita jumpa daripada kiri ke kanan. Okey, kiri ke kanan. Maknanya kalau dalam operasi tersebut ada operasi darab dan bahagi sahaja, tak ada tambah. Baru kita gunakan daripada kiri, kita jumpa darab, lepas tu kita selesaikan darab, baru kita selesaikan yang bahagi. Tapi sekiranya dalam operasi tersebut ada tambah di tengah-tengah, maknanya di awal dia operasi darab, lepas tu ada operasi tambah, lepas tu ada operasi bahagi. Jadi darab dengan bahagi ini kita kena selesaikan serentak. Baru awak boleh lakukan operasi tambah yang di tengah-tengah tu. Faham tak ni? Faham. Okey. Nanti kita tengok soalan. Okey. Dan yang ketiga, operasi tambah atau tolak dari kiri ke kanan. Boleh?
Okey, cuma untuk hari ini cikgu nak tambah satu saja lagi. Yang satu ini sepatutnya bagi cikgu. Just untuk awak pengetahuan sajalah. Sebab yang ini jarang masuk dalam soalan. Okey, yang untuk hukum kalis ni. Hukum kalis ni salin dahulu. Ada 4. Hukum kalis tukar tertib, hukum kalis sekutuan, hukum kalis agihan. Yang ni salin dulu. Ada yang baru makan ke cikgu dengar bunyi makan ni? Makan apa tu? Main sedap lagi berbunyi-bunyi. Bunyi sudu jatuh kat pinggan ni. Allahu Akbar. Okey, boleh tak? Dapat tak? Okey, cikgu sebut semula Untuk hukum kalis ini, cikgu tak berapa nak tekankan sangat. Sebab tidak berapa diguna pakailah dalam soalan-soalan yang akan awak selesaikan dalam bab 1 ni. Tapi untuk pengetahuan awak saja. Tolong catatkan dalam buku nota awak. Okey, untuk hukum kalis ni dia ada 4. Iaitu yang pertama, hukum kalis tukar tertib. Kali tukar tertib di mana A tambah B sama dengan kalau kita terbalikkan B tambah A. Contohnya 2 tambah 5 sama dengan kalau awak terbalikkan 5 tambah 2. Sama juga kalau yang kedua iaitu operasi darab A darab B sama dengan B darab A. 2 kali 5 sama je 5 kali 2 yang seperti yang selalu awak dengar. Okey, itu hukum kalis tukar tertib. Hukum kalis sekutuan A tambah B dalam kurungan tambah C sama dengan sekiranya A itu pula di luar tambah B tambah C dalam kurungan. Okey, sama juga dengan operasi darab. A darab B dalam kurungan darab C sama dengan A darab dalam kurungan B darab C. Yang ketiga, hukum kalis agihan. A darab B tambah C. A darab dalam kurungan B tambah C sama dengan A darab B tambah A darab C. Tapi bila yang operasi ini A darab B tambah A tambah C, ada operasi gabung kat situ iaitu operasi darab dan juga operasi tambah operasi darab. Jadi kita kena selesaikan yang darab dahulu iaitu A tambah B dengan A darab B dengan A darab C. Baru kita boleh buat operasi tambah. Sama juga dengan yang bawah. A tambah A darab dalam kurungan B tolak C sama dengan A darab B tolak A darab C. Dan last sekali hukum identiti iaitu A tambah sifar sama dengan A. Okey, A tu lebih kurang pada integer. Okey, apa saja nombor-nombor. Kalau tambah dengan sifar akan dapat nombor tu semula. Okey, dan juga A darab sifar sama dengan A darab sifar dapat berapa? Sifar. A darab sifar dapat sifar. Okey, good. Bagus. A darab sifar dapat sifar. Dan juga kalau A. Okey, tengok sini. A, hukum identiti. A tambah dalam kurungan negatif A. A tambah dalam kurungan negatif A. Umpama 1 tambah negatif 1. Dapat berapa? Dapat sifar. Okey. Dan juga A darab 1 per A sama dengan
Okey, A kalau operasi darab kita boleh potong. A boleh potong dengan A, kita akan dapat sama dengan jawapan sama dengan 1. Boleh? Boleh. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok balik pada soalan itu hari. Soalan itu hari kita dah buat sampai nombor 30. Betul tak? Betul tak kita dah buat sampai soalan 30? Okey. Jadi untuk yang ini, marker biru cukup padam tau. Untuk marker biru cukup padam ya. Sebab dah salin tu hari kan, tak ada masalah. Just untuk review sahaja. Okey, standby kan kata soalan yang tu hari dah buat. Okey, kita tengok kata soalan itu hari. Dia punya jalan kerja tulis dekat sebelah. Okey, negatif 15, nombor soalan 31. Negatif 15 bahagi 5. Ada bunyi apa-apa ke? Okey, 5/9 tambah dalam kurungan negatif 3/11 darab dalam kurungan negatif 2. Okey, betul tak? Betul tak tu soalan dia? Nampak tak? Semua nampak tak? Tak. Okey, kalau nampak. Okey, tengok sekarang kat sini soalan ni. Soalan ni adalah melibatkan soalan operasi gabung. Dia ada operasi bahagi, ada operasi tambah, ada operasi negatif, ada operasi darab. Betul tak? Jadi yang mana kita nak kena selesaikan dahulu? Awak kena selesaikan dahulu yang ini. Nombor 1. Selesaikan dulu operasi yang ini. Lepas tu awak kena operasi yang ini pula. Okey, maknanya operasi bahagi yang di awal ini awak kena selesaikan serentak dengan operasi darab yang di sebelah sini. Jadi kita permudahkan semula soalan ini. Kalau bahagi kita tukar jadi darab, dia akan jadi apa? Yang pecahan bawah akan pergi dekat atas, yang atas pergi kat bawah. Jadi awak akan dapat semula keadaan dia begini, negatif 15. Awak akan dapat negatif 15 darab 9/5 tambah yang ini pun sama je, tak ada masalah, selesaikan terus. Iaitu negatif 3/11 darab negatif 2. Okey, negatif semula. Okey. Tak nampak sebab saya lindung ke tak nampak sebab kabur? Whiteboard tu ke tepi sangat. Whiteboard tu ke tepi sangat pula. Macam mana ni? Dia tak center. Ada sistem ke belum? Landscape kan lah handphone kau tu. Landscape kan handphone tu. Nampak tak? Awak pakai handphone ke pakai laptop? Pakai PC? Handphone. Cuba landscape kan. Nampak tak? Nampak ke tak? Siapa tadi yang bertanya tadi? Irdina. Irdina Ha. Okey, Irdina nampak tak? Kalau landscapekan handphone. Nampak je. Nampak ke tak ni? Jangan berbohong. Sebab awak ada di rumah, cikgu tak dapat nak mantau awak ni. Cikgu hanya dengar suara je. Lepas tu dapat feedback melalui awak saja macam tu je. Sekarang ni handphone awak kan tegak macam ni. Awak landscapekan macam ni. Landscapekan macam ni. Nanti dia akan nampak satu skrin putih cikgu semua sekali. Boleh tak Idina? Boleh. Betul nampak ni? Okay. Nampak. Okey. Okey, jadi cikgu sambung Negatif 15. Okey, sekarang ni cikgu ulang semula. Bila dah terputus ni cikgu ulang semula. Okey. Kalau pernah tengok pada soalan, negatif 15 bahagi 5/9 tambah dalam kurungan negatif 3/11 darab negatif 2. Dekat sini ada operasi bahagi, ada operasi tambah, ada operasi darab. Tapi ikut punya hukum, kita kena selesaikan yang dalam kurungan. Jadi dalam kurungan tak ada. Kita kena pergi kepada yang kedua, iaitu operasi darab ataupun bahagi. Yang mana jumpa dulu sebelah kiri ke kanan. Tapi dalam sini dekat tengah-tengah ada operasi tambah. Jadi yang sebelah sini, bahagi ini awak kena selesaikan dan juga darab ini awak kena selesaikan serentak. Okey, nombor 1
dan juga nombor 2 serentak. Okey. Jadi cikgu tulis semula negatif 15. Operasi bahagi ini cikgu tukarkan kepada operasi darab. Bila cikgu tukarkan kepada operasi darab, pecahan di sebelah dia ni akan tertukar. Yang bawah pergi ke atas, yang atas pergi ke bawah. Jadi cikgu akan dapat 9/5. Ini untuk yang pertama yang cikgu perlu selesaikan. Lepas tu tambah. Yang kedua. Okey, negatif jumpa negatif. Kalau darab. Negatif jumpa negatif akan dapat apa? Positif. Positif. Okey, positif. 3 darab 2 dapat 6/11. Boleh tak setakat tu? Boleh. Okey, tengok operasi darab ni. Negatif 15 darab 9/5. Kita boleh congak tak ni? Boleh permudahkan tak? Boleh permudahkan. Okey, 5 bagi dengan 5 dapat 1. 15 bagi dengan 5 dapat 3. Okey, jadi negatif 3 darab 9 dapat berapa? 27. Negatif 27. Positif jumpa positif. Positif jumpa positif. Dua simbol yang sama berjumpa akan jadi Positif. positif. 6/11. Okey, sekarang baru kita guna kalkulator. Boleh guna kalkulator tak? Boleh. Tahu tak nak guna kalkulator? Tahu. Okey, cuba buat. Negatif, tekan butang negatif, tekan butang 27. Kalkulator apa mana? Dah cikgu. Cikgu dah. Cikgu. Ni ke? Cikgu dah. Okey, dapat tak? Cikgu dah. Okey, dah. Dah. Okey, tunggu kawan-kawan awak yang lain. Okey, tengok. Negatif, tekan je. Negatif, simbol negatif dahulu. 27 tambah 6 ABC 11. Dapat berapa? 26.45. 26. Okey. Kalau dalam bentuk pecahan? Kalau dalam bentuk pecahan dapat berapa? 26, 5/11. Okey, good. Kalau dalam bentuk pecahan, kalau jawapan awak, tengok sini. Kalau jawapan awak dalam bentuk perpuluhan, awak tekan ABC ni. Tekan ABC, dia akan pergi pada dalam bentuk pecahan. Okey? Jadi kalau dalam pecahan, kita akan dapat negatif 26, 5/11. Okey, kalau dalam bentuk pecahan pula, awak nak pindah kepada perpuluhan, awak tekan yang ENG ni. Okey, itu dia dalam bentuk perpuluhan. 26.45. Jangan lupa negatif. 545. 26.455 sehingga 3 titik perpuluhan. Boleh tak tu? Boleh. Boleh? Dah salin dah? Dah. Okey, untuk yang marker hitam ni cikgu padam Okey. Okey, mana yang nak salin dulu. Cepat. Cikgu tunggu kawan-kawan awak yang lain. Kalau cikgu nak buat kelas tambahan malam esok, boleh tak? Boleh je. Tak. Ha? Tak boleh. Siapa yang tak boleh tu? PM cikgu PM personal. Mana yang tak dapat? Sebab cikgu ingat cikgu nak masuk bab baru lah. Sebab minggu depan. Saya gurau je. Sebab minggu depan kita dah cuti, betul tak? Cuti apa? Minggu depan kita cuti apa? Cuti raya Cina. Mentang-mentang awak tak sekolah. Tak tahu dah cuti kan minggu depan. Okey. Jadi minggu depan kita dah cuti. Okey, tengok seterusnya. Soalan nombor berapa? 32. Soalan
Soalan nombor 32. Okey, soalan 32. 31 dah salin dah? Dah. Okey, 3/7 tambah sifar tambah negatif 4/5 bahagi negatif 2/5. Okey, soalan ni mudah aja. Tak payah guna kalkulator pun awak dah boleh congak dah. Okey, 3/7 tambah sifar tambah sifar tambah negatif 4/5 bahagi negatif 2/5. Dekat sini ada operasi apa? Ada operasi gabung. Apa dia operasi tu? Tambah, negatif dan juga bahagi. Betul tak? Jadi yang mana kita selesaikan dahulu? Kita kena selesaikan operasi bahagi dahulu. Jadi yang mana yang melibatkan operasi bahagi? Adalah yang ini. Ini yang melibatkan operasi bahagi. Jadi ini yang awak kena selesaikan dahulu. Okey, jadi untuk sifar ni, ada fungsi tak dia kat sini sebenarnya? Tak ada. Sifar ni ada fungsi ke tak ada? Tak ada. Sifar tak ada, tambah ada. Tak ada, sebab dia nilai kosong. Apa saja yang tambah dengan sifar akan dapat diri dia semula. Jadi sebenarnya sifar ini tak ada fungsi apa-apa pun. Jadi awak boleh padam. Awak boleh padam, awak tak payah tengok pun, tak payah nak meningkan kepala awak. Jadi sebenarnya adalah 3/7 tambah negatif 4/5 bahagi negatif 2/5. Jadi kita selesaikan operasi yang bahagi dahulu. Cikgu permudahkan semula soalan ini. 3/7 tambah. Okey, cikgu buatkan kurungan besar negatif 4/5. Sekarang ni bahagi. Kalau kita tukar kepada operasi darab, apa akan berlaku kat sebelah dia? Yang Yang sebelah tu bawah kena pergi- terbalikkan. Ya, Yang kena bawah naik terbalikkan. atas. Yang Yang bawah pergi ke atas, yang atas pergi ke Bawah. bawah. Okey, boleh permudahkan tak bahagi ni? Pecahan ni Boleh. 4/5 darab 5/2. Boleh permudahkan. Kita ambil silang. Atas pergi ke bawah, bawah pergi ke atas. 5 boleh bagikan dengan 5. 1, 1. 2 dengan 4 boleh dibagikan dengan sifir 2. 2 boleh bagikan dengan 2 dapat 1. 4 bagikan dengan 2 dapat 2. Jadi kita tulis semula soalan ini, kita akan dapat 3/7 tambah dalam kurungan negatif 2/1. Betul tak? Betul ke tidak? Betul. Okey, 2/1. Kalau cikgu tulis 2/1 sama tak dengan 2? Cikgu jap. Kan dia negatif darab negatif kan? Oh ya, ada tanda negatif kat sini. Cikgu tertinggal. Okey, sorry. Betul. Yang 5/2 ni ada tanda negatif kat sini kan? Jadi negatif jumpa negatif akan dapat Positif. positif. Okey, betul tak? Betul. Okey, betul tak? Okey, yang ini, cikgu nak tanya ni. 2/1 sama tak dengan 2? Sama. Sama. Jadi kalau sini kita dapat 2/1, kalau cikgu tak tulis 2/1, cikgu tulis 2 sahaja pun boleh juga. Tak ada masalah. Okey, jadi cikgu akan dapat permudahkan semula soalan ni. 3/7 positif jumpa positif akan jadi positif 2. Jadi dapat jawapan berapa ni? Dapat jawapan dia 17/7. Ni dalam 7, 27, 14, 17. 17/7. Dalam pecahan? Dalam perpuluhan? 2.42857. 2.42857. 3 titik perpuluhan kita akan dapat 2.429. 9. Okey, 9. Okey, good. Selesai. Soalan 32. Okey, cikgu padam soalan 31 ni. Okey. Okey, soalan 33. Kita dah pergi pada soalan 33. Jawapan sehingga 3 titik perpuluhan. Okey, 33. 45/100 tambah 68/10
darab negatif 0.32 tambah 0.17. Betul tak soalan dia? Betul tak? Betul. Okey, jadi sekarang ini ada operasi dalam kita punya operasi adalah operasi gabung. Ada dalam bentuk kurungan, dalam kurungan, lepas tu ada operasi darab dan juga dalam kurungan. Jadi yang mana kita selesaikan dahulu? Kita selesaikan operasi dalam kurungan dahulu. Kurungan. Yang ini yang pertama, yang ini yang kedua. Boleh tak? Boleh. Okey, cuba selesaikan. Kalau nak guna kalkulator ke, nak guna kalkulator terus tak? Pandai tak guna kalkulator ni? Pandai-pandai. Okey, cuba buat. Tengok Dah cikgu. Okey, buat kurungan dahulu. Kalau awak nak selesaikan yang nombor 1, tak payah buat, kalau nak selesaikan nombor 1 saja, tak payah buat kurungan. Terus buat 45. 45 ABC 100 tambah 68 ABC 10. Dapat berapa? Dapat berapa jawapan? 7/1/4. Okey, 7/1/4. 7/1/4 darab. Okey, yang itu negatif 3.2. Negatif 0.32 tambah 0.17. Dapat berapa? Dapat berapa? Negatif 0.15. 5. Okey. Jadi guna kalkulator. 7 ABC 1 ABC 4 darab negatif 0.15. Jawapan kita berapa? Negatif 1.875. Semula negatif 1.0875. Okey, negatif 1 tadi ada orang terlupa nak sebut 1. Negatif 1.0875. Okey, tu jawapan kita. Boleh tak ni? Boleh. Cekap tak menggunakan kalkulator? Okey. Ha? Okey, tengok soalan seterusnya, nombor 34. Okey, soalan 34. Okey. Dalam kurungan 5/2 3/5 tutup kurungan bahagi 120. Okey. Nombor 34, 5/2 3/5 bahagi 120. Okey. Apa kita nak buat dahulu ni? Yang mana kita nak selesaikan dahulu? Yang dalam kurungan. Yang dalam kurungan. Jadi yang dalam kurungan kita selesaikan dahulu iaitu 5 tolak. Kalau ada nombor bulat, nombor ni, macam ni kita nak buat ni? Jadikan pecahan tak? Tak wajar. Dan tak wajar. Macam mana nak buat? 5 darab 2, 5 darab 10. 2 tambah 3. Tambah 3, kita akan dapat 13/5 bahagi 120. Seterusnya. Macam mana nak buat? Kalau operasi darab kalau operasi tambah atau tolak apabila ada nombor bulat dengan pecahan. Macam mana nak buat? Samakan. Nombor bulat tu tukar jadi pecahan. Tukarkan jadi pecahan. Macam mana jadikan pecahan? Samakan dia punya pembawah. Okey. Kalau tak nak, terus guna kalkulator. Boleh guna kalkulator tak? Boleh. Awak dah ada kalkulator, cuba guna terus. Kurungan. Ya, Isyad. Tak apa Isyad.
Okey, cikgu dah mula dah sampai soalan nombor 34. Okey. Okey, guna Dah, kalkulator. cikgu. Okey, guna kalkulator kurungan 5 yang dah tunggu kawan-kawan awak. 5 tolak 13 ABC 5 dalam kurungan bahagi 120. Dapat jawapan berapa? Dapat jawapan berapa? Negatif 9 per 50. Salah tu. Lain awak jawapan awak tu. Semula buat soalan berpenuh. Soalan penuh. Kurungan 5 tolak 13 ABC 5 tutup 150 kurungan bahagi 120. Semula? Macam mana semula tadi? Negatif 117 per 3. Salah jawapan awak tu. Syntax error cikgu. Syntax error. Maknanya ada yang awak masukkan tu salah tu. Okey, semula. Tengok sini. Cikgu buat sama-sama. Kita buat sama-sama. Tengok sini. 150 Ego. Okey, tengok sini. Semula kita buat sama-sama. Okey, tengok. Mula-mula cikgu tekan tanda kurungan. Buka kurungan. Sebab dia ada kurungan. Buka kurungan 5. Kalau awak tak bubuh kurungan. Okey, tengok sini. Tengok sini. Cikgu rasa cikgu tahu macam mana awak dapat jawapan yang salah. Okey, bila awak tak bubuh kurungan. Awak tengok sini. Bila cikgu tak bubuh kurungan. Bila kita tak bubuh kurungan, kita akan dapat 5 tolak 13 per 5 bahagi 120. Agak-agak awak kalkulator akan selesaikan yang mana dahulu? Bila awak tak bubuh kurungan. Bahagi. Bila awak Bila awak tak bubuh kurungan, kalkulator akan selesaikan yang ini dahulu. 13 per 5 bahagi 120. Cikgu dah dapat. Okey. Bila awak tak bubuh kurungan, kalkulator akan buat 13 per 5 bahagi 120. Barulah dia akan 5 tolak dengan jawapan ni. Sebab itulah kurungan ini, kurungan untuk soalan tadi tu, awak kena tulis dalam kalkulator. Yang ini. Kurungan ini awak kena tulis. Kena tekan dalam kalkulator. Saya dapat 150. Okey, semula kita buat semula. Okey, tengok. Kurungan, buka kurungan. Cikgu Buka tak nampak kurungan. kat kalkulator. Tak nampak alamak macam mana Cikgu cakap Ego. Okey, nampak tak? Buka tu, okey dah. Lampu dah Okey, cukup. buka kurungan 5 tolak 13. Okey, ABC 5 tutup kurungan. Tutup kurungan jangan lupa. Tutup kurungan. Bahagi 120. Dapat jawapan berapa? 1 per 50. 50. Ya, 1 per 50. Itulah jawapan awak. Betul lah jawapan saya tadi Ego. Ya, ada yang 1 per 50. Tadi ada yang dapat jawapan lain. 1 per 50. Kalau dalam pecahan, berapa? Macam mana kita dapat pecahan? Kita tekan ENG. ENG. Dapat berapa? 20. Salah. Kenapa saya Okey, dapat kalau betul. Awak dapat 20. Cuba tengok tepi dia tu. Awak dapat 20. Nampak tak tepi dia tu tulis apa? darab? Darab 10 negatif 3. Betul tak? Betul. Betul. Okey, sebenarnya yang ini adalah bentuk piawai. Awak tak belajar lagi. Yang ini ada awak belajar, tak silap cikgu, tingkatan 4. Tingkatan 3 atau tingkatan 4. Cikgu pun tak ingat. Okey, sebenarnya kalkulator kita tu, dia tak setting lagi tu. Awak pun kena pergi setting. Sebentar ya. Cikgu tu buat. Macam mana nak setting tu? Jap. Okey. Awak pergi tekan, pergi mode. Nampak tak kalkulator awak ada mode MODE? Nampak? Okey, awak tekan mode. Tekan mode, dia keluar COMP1 dengan CMPLX2. Betul tak? Ada. Kompleks. Betul tak? Kompleks. Okey, awak tekan satu. Tekan satu. Nombor Dah. 1 ke? Ya, tekan satu je. Dah. Dah. Okey, tekan satu. Okey, cuba buat balik soalan ni. Kurungan 5 tolak 13
ABC 5 tutup kurungan bahagi 120. Dapat 1/50. Tukar dalam lama. Sekejap. Sama je jawapan ni cikgu. Okey, ya, sama je. Sekejap, cikgu tukar. Fix kepada 3. Sebentar ya, cikgu cuba. Cikgu pun dah ingat lupa dah ni. 1/50. Okay, cuba buat 1/50. Saya tak faham. Berapa cikgu? 1/50. Dapat berapa? Sifar perpuluhan sifar 2. Sifar perpuluhan sifar 2. Sifar perpuluhan sifar 2. Betul tak? Betul. Betul. Kompleks second base. Okay. Okey, nanti nak tukarkan pada titik perpuluhan, cikgu tukarlah. Nanti cikgu tanya kawan cikgu. Lepas tu baru cikgu beritahu macam mana kita nak guna kalkulator ni. Boleh? Boleh. Okey, tapi kalau awak dapat 20, awak kena berhati-hati tau. Kalau awak dapat 20, awak tengok sebelah dia tu, ada tak darab 10 negatif berapa. Okey, kalau dia dapat negatif tu, maknanya 20, titik dia dekat sini, awak kalau negatif 3, dia kena pindah sebanyak 3 kali ke kiri. 1, 2, 3. Jadi titik dia sebenarnya berada di sini. Sini adalah sifar, sini adalah sifar. Sebab itu kita akan dapat sifar perpuluhan sifar 2. Pening sikit Tak apa. Okey, yang penting bila awak guna kalkulator, yang tanda 10 negatif ini jangan tertinggal. Macam mana nak buat sifar 3 tu cikgu? Okey. Contohnya tadi kan. Cikgu padam yang sebelah ni dulu. Cikgu terang kat awak. Okey, tengok pada kalkulator awak akan nampak 20 darab 10. 20 darab 10 negatif 3. Betul tak? Betul ke tidak? Betul. Okey, sebenarnya yang ini adalah 20. Titik dia berada di sini. Di selepas kosong. Jadi sebabkan dia negatif 3, dia bergerak 3 kali negatif. Bila negatif, dia bergerak 3 kali ke kiri. 1, 2, 3. Jadi kat sinilah titik dia sepatutnya. Jadi jawapan awak sebenarnya adalah 0.02. Kalau dia tulis ini negatif 4, yang ini bukan topik awak tau, tapi asas awak supaya kat kalkulator tu awak jangan tersalah. Kalau dia tulis negatif 4, dia akan bergerak sebanyak berapa kali? 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jadi sinilah titik dia. Jadi kat sini yang kosong ni, yang ruang ni akan ada kosong. Yang ruang ni pun akan ada kosong. Yang sebelum titik ni pun akan ada kosong. Kalau negatif dia ke kiri. Okey, tapi kalau dia positif, dia pergi ke mana pula? Kanan. Ya, dia pergi ke kanan. Di sini titik dia 1, 2, 3, 4. Jadi sepatutnya kat sini titik dia. Jadi jawapan awak sebenarnya adalah 200,000. Jawapan sebenarnya awak adalah 200,000. Okey. Ini kita panggil dalam bentuk piawai. Ini dalam bentuk sebenar. Jadi kalau awak tulis jawapan, jangan tulis 20 saja. Bila awak tulis 20 saja, jawapan awak tu salah. 1/50 mana dapat 20? Boleh tak? Boleh. Okey, seterusnya tengok. Okey, soalan nombor 35. Soalan 35 tengok.
Okey, 23 tambah 6.5 bahagi. Okey, 35. 23 tambah 6.5 bahagi 0.4 tolak 17.25. Okey, sekarang ni ada operasi gabung iaitu operasi tambah, operasi bahagi dan juga operasi tolak. Mana yang kita nak selesaikan dahulu? Tambah. Dekat operasi tersebut ada operasi Bahagi. tambah, ada operasi bahagi, ada operasi Oh, tolak. bahagi. Bahagi dahulu. Jangan cuai. Okey, jangan cuai. Operasi bahagi dahulu. Yang ini. Selesaikan Cikgu. ini dahulu. Ya. Cikgu, bahagi cikgu tu nampak macam tolak lah. Saya tak nampak titik-titik dia. Okey, sorry. Tapi buku kertas ni awak ada kan? Oh, okay. Kertas ni ada tak? Okey, bahagi. Okey, bahagi. Okey, nampak tak bahagi cikgu? Nampak. Okey, sekarang ni selesaikan operasi bahagi dahulu. Okey, selesaikan operasi bahagi dulu. 6.5 bahagi 0.4 dapat berapa? Isyad nyanyi ke? 16.25. Saya jumpa dia tak main 16.25. Okey, kita akan dapat 23 tambah 16.25 tolak 17.25. Okey, yang ini terus je. Masukkan kereta dapat berapa? Baik, apa tu? 2. Berapa? 22. Baik. Weh, bunyi apa tu? Baik tu. Okey, Dapat 22. dapat jawapan 22. 22. Okey, itu jawapan kita. Okey, dan seterusnya yang H. 83.7 tambah 27.2 tolak 78.14. Mudah sahaja. Ada operasi tambah dan juga operasi tolak sahaja. Jadi, dapat jawapan berapa? Masuk dalam kalkulator terus. 83.7 tambah 27.2 tolak 78.14. Dapat jawapan? 32.76. Okey, 32.76. 3 berapa? 32.76. Okey, 32 sama je. Okey, 32.76. Okey, ingat tengok sini. Sekiranya kalau kita cikgu type salah, 83.7. Lepas tu tambah 27.2. Lepas tu tolak 78, cikgu tulis 79. Macam ni kita nak betulkan? Guna kalkulator? Tekan DEL. Okay, good. Tekan DEL. Tekan DEL, kita padam yang nombor 9 sahaja. Kita padam nombor 9, kita masukkan nombor 8.15. Perpuluhan 25 ke 14? 14. Itu kalau dah salah nak buat macam mana? Tekan AC ke tekan DEL? DL. Tekan DEL, kita buang, kita padam balik mana yang nombor salah saja. Faham tak? Okey, tekan 14 baru dapat jawapan 32.76. Boleh tak? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, tengok yang nombor 37. 37. Okey, 37 ni, tengok sini salin. Supaya ada sikit yang cikgu nak terangkan awak ni, 37 ni. Okey, soalan 37. Cikgu, nanti kerja-kerja ni cikgu hantar dekat WhatsApp lagi. Nanti macam mana? Tak, saya baru masuk sebab leka tengok YouTube tadi. Apa ni saya tak perasan pula. Apa ni dah pukul 9.32 tu. Tak apa, nanti cikgu upkan video. Cuba juga ada rekod ni. Okey. Alright. Okey, tengok nombor 37. 37, negatif 0.6 dalam kurungan negatif 2 tambah
dalam kurungan negatif 5 dalam kurungan 0.8 tolak dalam kurungan negatif 5 dalam kurungan 4.8. Bunyi apa tu? Muhammad Nazir Deniz, jaga mic. Okey, tengok sini nombor soalan 37. Negatif 0.6 dalam kurungan negatif 2 tambah dalam kurungan negatif 5 dalam kurungan 0.8 tolak dalam kurungan negatif 5 dalam kurungan 4.8. Betul tak? Okey, boleh ya? Okey, sekarang tengok. Bila awak jumpa soalan macam ni? Bila kita jumpa soalan macam ni, kedudukan sebelah-sebelah. Kedudukan sebelah-sebelah. 0.6 dengan negatif 2. Kedudukan sebelah-sebelah. Negatif 5 dengan 0.8. Kedudukan sebelah. Negatif 5 dengan 4.8. Apa maksud dia kedudukan sebelah-sebelah? Okey, gini. Tengok sini. Darab. Okey, pandai. Contohnya yang ini kalau cikgu tulis 2 bersebelahan dengan 4. 2 sebelahan dengan kurungan 4. Maksud dia adalah 2 darab 4. darab 4. Okey, boleh tak ni? Boleh. Jadi awak kena faham kalau soalan awak jumpa dia berada keadaan sebelah-sebelah. Okey, dia berada keadaan sebelah-sebelah. Negatif 5 sebelah 0.8. Lepas tu negatif 0.6 sebelah negatif 2. Negatif 5 sebelah 4.8. Maksudnya negatif 0.6 darab negatif 2. Lepas tu yang negatif 5 darab 0.8. Yang ini pula negatif 5 darab 4.8. Jadi kalau macam ni simbol, kalau dia duduk sebelah-sebelah, maknanya dia adalah operasi darab. Boleh? Boleh. Okey, jadi awak kena selesaikan yang darab dahulu. Awak selesaikan yang darab dahulu. Jadi bila awak selesaikan yang darab dahulu, kita tengok negatif. Negatif 0.6 darab negatif 2 dapat berapa? Dapat 1.2. Okey, tambah negatif 5 darab 0.8 dapat berapa? Negatif 5 darab 0.8. Tambah sekali je Nikko. Tak, yang ini. Okey, Negatif 4. kita buat by darab dulu. Dapat negatif 4 dalam kurungan negatif 4. Okey, tolak. Okey, negatif 5 darab 4.8 dapat berapa? Negatif 24. Negatif 24. Okey, bila cikgu susun semula soalan ini, cikgu akan dapat macam ni. 1.2 tambah dalam kurungan negatif 4 tolak dalam kurungan negatif 24. Betul tak? Okey, jadi kita permudahkan semula. Kita permudahkan balik soalan ini. 1.2 simbol tambah jumpa tolak. Dua simbol berlainan bila berjumpa akan dapat Negatif. negatif. Okey, negatif jumpa negatif. Dua simbol yang sama kalau jumpa akan jadi Positif. positif 24. Jadi soalan kita macam ni. 1.2 tolak 4 tambah 24. Jadi dapat berapa jawapan kita? 21.2. Okey, 21.2. Okey, itu jawapan kita. Boleh tak? Boleh. Okey, untuk 38. Okey, 38 pun sama juga. Tengok 38. Aku apa dah? Okey, cepat 10 minit lagi. Okey, 38. Okey, 38 12.5 darab 2178 tolak 63 bahagi 3 tambah. Okey, bahagi. Yang ini bahagi Bahagi 3 tambah 110.5. Okey. Boleh tak ni? Sekarang ni mana yang kita selesaikan dahulu? 12.5 darab dalam kurungan 2178 tolak 63 bahagi 3 tutup kurungan tambah 110.5.
kita kena selesaikan yang dalam kurungan. Kurungan. Tapi dalam kurungan kita ada dua operasi, iaitu operasi tolak dan juga operasi bahagi. Jadi yang mana kita selesaikan dahulu? Bahagi dulu. Jadi kita selesaikan yang 63 bahagi 3. 63 bahagi 3 kita dapat berapa? 2178. 63 bahagi 3 dapat 21. 21 tambah 110.5. Seterusnya, nak selesaikan yang mana pula? Dalam kurungan lagi. Dalam kurungan lagi, iaitu operasi tolak. 2178 tolak 21 dapat berapa? 2178 tolak 21 akan dapat 2157 tambah 110.5. Okey. Jadi sekarang ni, bila dalam kurungan tinggal nombor sahaja, baru kita akan tengok operasi luar pula. Kat luar kita ada operasi darab, kita ada operasi tambah. Darab dengan tambah, mana nak selesai dahulu? Darab. Jadi guna kalkulator. 12.5 darab Saya buat sampai habis dah ego. 2157. Sabar. Okey, 12.5 darab 2157 dapat berapa? 26.96. 2.5. 962.5. Macam mana nak sebut tu? 26,962.5 tambah 110.5. Dapat jawapan? Dapat jawapan 27,073. 27,073. Okey. 27,073. Ada tak jawapan? Ada. Okey, pergi pada soalan nombor 39. Cepat-cepat nak sampaikan 42 ni. Mudah je. Okey, seorang pekerja dibayar RM12 sejam untuk berkebun di ladang. Jika dia bekerja selama 8 jam 40 minit sehari, berapakah upah yang diterima dalam tempoh 25 hari dia bekerja? Okey, cepat. Okey. Dah cikgu. Okey, kawan-kawan yang lain. Okey, dia dibayar RM12 untuk sejam. Okey, dia bekerja satu hari selama 8 jam 40 minit. Okey. Kirakan untuk dia, jadi kalau sehari dia dapat berapa? Kalau sejam RM12, satu hari dia bekerja selama 8 jam 40 minit. Jadi macam mana nak kira tu? Cepat. Macam mana nak kira? 8 jam tukar kepada minit tukar kepada jam. Kita dapat berapa? Kalau minit kepada jam, 40 minit tu. 40 minit kita tukar kepada jam, kita akan dapat 40. Cepat. Bunyi apa ni? 2/3 jam. Ha? Faik, sekali lagi Faik. 2/3 jam. 2/3 jam, pandai. Maknanya 8 2/3 jam. Okey. Okey, jadi kita nak darabkan macam mana? Nak darabkan dengan 12 minit, RM12 tu sejam. Sekarang satu hari dia bekerja selama 8 2/3 jam. Satu jam dia dibayar RM12. Jadi macam ni kita nak buat ni? 8 2/3. Darab RM12 tu. Oh, 8 2 ABC 3 darab 12. Dapat berapa? Dapat berapa? Dapat berapa? Siapa tadi jawab tadi? Dapat 328. 328 biar betul. Ya ke? Okey. Satu hari dia bekerja selama 8 jam. 8 jam, 8 2/3 jam. Satu jam dia dibayar selama RM12.
Jadi 8, 2/3 darab 12. Dapat berapa tu? 8, 2. 104. Siapa tadi? Idina Siapa jawab tadi? Idina ke? Idina, Ah, cuba kira balik semula Idina. 8 ABC 2 ABC 3 darab 12, kita akan dapat RM 104. 104 untuk satu. Betul tak Idina? Betul. Untuk sehari tau. 104 untuk sehari. Jadi sekarang ni dia minta selama 25. Betul tak? 25 hari. Jadi untuk 25 hari berapa ringgit? Okey, jadi macam mana nak buat? 25 darabkan dengan RM 104. 104. Dapat berapa? 2,600. RM 2,600. Okey. Okey, soalan nombor 2. Soalan nombor 2 tentang apa? Seekor kura-kura bergerak ke hadapan sejauh 16 meter dalam tempoh sejam. Okey, dalam tempoh sejam. Kita tengok dulu. Sekejap. Sekejap. Okey, untuk sejam yang pertama, dia bergerak berapa? 16 meter. Okey, seterusnya. Kura-kura itu berpatah balik ke belakang dan melangkah 10.6 meter pada jam kedua. Okey, jap. Pada jam yang kedua, dia patah balik ke belakang. Pada jam kedua, sebanyak berapa? 10.6 meter. 6 meter. Okey, seterusnya. Akhirnya dalam jam ketiga, kura-kura itu berpatah semula ke hadapan dan bergerak sejauh 8.5 meter lagi. Okey, tunggu jap. Okey, jam yang ketiga. Berapa jarak dia? 8.5 meter. 8.5 untuk jam yang ketiga. Okey, jam yang ketiga. Jadi soalan dia, berapakah jarak meter dari titik mula? Titik mula iaitu titik A ni. Titik A ni, titik mula sehingga ke titik akhir kura-kura itu bergerak dalam tempoh 3 jam. Okey, jadi macam mana kita nak buat? 16 meter tolak 10.6 meter 10.6 meter tambah 8.5 meter. 8.5 meter. Berapa jawapan dapat? (16 tolak 10.6 tambah 8.5). Jawapan kita dapat berapa? (13.9 Meter. meter). Ingat, unit kena tulis. Kalau awak tak tulis unit, awak tulis 13.9 sahaja, cikgu salahkan. Faham tak? Untuk matematik, unit penting. Jadi tulis 13.9 meter. Baru cikgu betulkan. Boleh? Boleh. Ingat unit jangan tertinggal. Okey, seterusnya 41. 41. Okey, 41. Okey, sebuah kereta bergerak sejauh 955.9 dalam masa 8.45 jam. Sebuah kereta bergerak 955.9 dalam masa 8.45 jam. Berapa jauh kereta itu bergerak dalam masa 20.4 jam. Okey. Yang ini 8.45 jam. Jadi kita kena cari 1 jam. Untuk 1 jam kereta itu dapat bergerak sejauh berapa? Jadi yang pertama sekali macam ni kita nak buat. Macam ni kita nak cari 1 jam. Untuk 1 jam berapa jauh kereta itu bergerak? 955.9 bahagi 8.45 tu. Okay, good.
Jadi 955.9 bahagi 8/4/5. Terus guna kalkulator saja. Dah, Okey. dapat 108.625. 955.9 bahagi 8 ABC 4 ABC 5. Jadi awak akan dapat 108 625. 108.625. Jadi ini untuk sejam. Jadi untuk dapatkan selama 24 jam, jadi operasi kita adalah 955.9 bahagi 8/4/5 darab 20.4. Jadi awak akan dapat 108.625 darab 20.4. 24 dapat berapa? Berapa jawapan? 2,215.95. 95 apa tu? 95 kilometer. Kilometer. Baru akan betul jawapan awak. Okey. Dan last sekali untuk soalan 42. Okey. Adila mempunyai 170. Mina mempunyai 3/4 daripada wang Adila. Wang simpanan Kin Liang pula adalah bersamaan 3 kali ganda simpanan Mina. Berapakah jumlah wang yang dimiliki oleh Adila, Mina dan Kim Liang? Okey, simpanan Adila. 170. Simpanan Adila sama dengan 170. 170. Okey. Lepas tu simpanan Mina. Simpanan Mina berapa? 3/4 daripada simpanan Adila. Okey, 3/4 darabkan dengan 170. Dapat berapa? 127.5. Yang lain dapat tak ni? RM Dapat. Tolong buat. 127.5. Dapat. Okey. 0.50. Okey, seterusnya simpanan Kim Liang. Dia cakap situ 3 kali ganda daripada simpanan Mina. Okey, simpanan Kim Liang. Tiga kali ganda, maknanya 3 darabkan dengan simpanan Mina. Simpanan Mina ada berapa? RM 127.50. 127.50. Dapat berapa? 382.50. Okey, lepas tu dia kata dapatkan jumlah yang dimiliki oleh Adila, Mina dan Kin Liang. Jadi kita campurkan keseluruhan, iaitu 170 tambah RM 127.50 tambah RM 382.5. Jadi berapa jawapan kita? RM 680. RM 680. Okey, itu jawapan kita. Boleh tak? Ego tengah buat ego. Okey, ingat tengah buat. Pastikan awak dapat. Okey, untuk yang bab 1 ni, kita masih lagi operasi yang agak mudah. Untuk bab 1, kita masih lagi menggunakan operasi mudah. Awak masih lagi menggunakan operasi gabung, tambah, tolak, bahagi. Okey, mudah lagi, mudah. Cikgu harap bab 1 memang tak ada masalah untuk awak. Okey. Cuma cikgu harap bila melibatkan tanda negatif dan positif, cikgu boleh beritahu satu saja. Bila awak jumpa tanda positif ataupun negatif, awak rasa awak tak pasti, walaupun cikgu cakap kurangkan penggunaan kalkulator,
Tapi kalau awak tak pasti, awak terus guna kalkulator. Cuma kedudukan dia awak jangan salah letak. Faham tak ni? Kedudukan jangan salah letak. Biar dia terkeluar perkataan syntax error. Kalau keluar syntax error lagi bagus, awak selamat. Jadi awak tahu kedudukan awak tu. Maknanya operasi yang awak masuk dalam kalkulator awak tu awak tahu dia salah. Daripada dia tak keluar syntax error tapi bila awak masuk cara tu salah, terus awak tulis jawapan dia. Sasar jawapan awak salah. Jadi tolong bila awak guna kalkulator, pastikan susunan operasi tu jangan salah. Kalau ada kurungan, bubuh kurungan. Kalau tak ada kurungan, kalau dia operasi yang banyak, awak tengok yang mana keadaan yang sesuai untuk awak letakkan kurungan. Faham tak? Faham tak? Faham. Okey, jadi cikgu ingat nak buat kelas tambahan malam besok. Sebab kita nak masuk pada bab 2. Cikgu dah nak tutup buku dah ni terus. Bab 1 cikgu nak tutup buku terus. Kita akan masuk pada bab 2. Okey? Boleh tak? Boleh. Okey, nanti cikgu akan cuba tanya dalam grup. Cikgu nak tengok berapa ramai yang boleh join untuk kelas tambahan malam besok. Sebab bagi cikgu macam lebih selesa kalau cikgu buat malam lah rasanya. Cikgu cuba buat kelas malam. Kita akan cuba tengok macam mana. Kan kita akan gabung dengan 1F. Boleh tak ni? Boleh. Boleh. Okey, jadi cikgu rasa setakat tu saja kelas kita untuk hari ini. Cikgu harap awak semua dapat. Okey, dipermudahkan segalanya. Kalau apa ada masalah, PM cikgu. Boleh? Boleh. Kita sudah ini dengan sudah was as. Okey, insyaAllah semoga segala apa yang kita lakukan ini dapat keberkatan darinya. Dan awak semua dipermudahkan. Boleh? Boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sakti. ML jom, ML. Okey. Nama. Ya. Ni kopi lah. Dah ke belum? Sekejap. Ya. Dah cakap full. Kau pula Lah. Okay.